اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma ya Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil kutri unsa wa zakara. Allahumma ya Rabbi waffiqna waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. Warzukil kulla halalan daiman wa akhil atqiya ulama nukhza bil khairi wa nukfa kulla syarr. Allahumma rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha mikal uyun wa qdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tina rusulal manun waghfir ustur anta akramun satar wa sadatullahi tarsal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابه الورى. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi qabbalallahu minkum. Kita bersyukur kepada Allah dan Datuk Ratin Rumpuan yang saya hormati sekalian. Malam ni malam yang ke-79 ya. Selepas tu kita akan terus drill saja. Jadi untuk drill saya telah sediakan kepada tuan-tuan dan puan beberapa buah buku. Yang pertama sekali buku hijau tu. Ya, buku hijau tu, buku drill. Yang kedua buku Izzat Uruza. Yang ketiga, ada tak buku Nahu yang kita fotokopi tu, yang ada ABC tu kan, itu buku tu boleh menolong. Dan yang keempat, dulu saya bagi buku Nahu Saraf, fotokopi warna putih. Itu 4 buah buku. Okay? Jadi buku tu boleh membantu. Kita akan drill sampai 100 siri. Ya, sampai 100 siri, sampai tuan-tuan faham apa sebenarnya perkataan Al-Quran berasaskan 13 sub skill yang saya bagi. Yang itu saya belum taik lagi. Nanti kita akan bagi ya. Okey, sub skill. Dan insya-Allah bila kita dah mula drill masuk 8152, ada 4 nota penting lagi yang kita kena pakai untuk mengenali ayat Madinah, ayat Mekah, ayat hukum, ayat larang, dan juga untuk mengenali sedikit sebanyak balaghah Al-Quran. Balaghah ni artinya sastra dalam Al-Quran ya. Jadi kalau kita tak belajar balaghah, rasanya tidak sah. Tapi kita tidak boleh nak highlight sebab masa kita terhad. Ini Medan 23 ni nota nombor 1. Boleh tak tulis nota nombor 1? Dah ada belum? Yang Medan 23 ni? Tulis itu nombor 1 sebelah kanan. Kita make it as number 1 daripada 6 keping. Nombor 1 ya. Besar nombor 1. Inilah dia 23 jenis struktur ayat yang lumrah berada dalam Quran. Dan kita hanya belajar sampai tabi', jumlah fi'liyah. Kita tak pergi lagi 7, 8, belum pergi lagi. Tidak. Nanti kita akan pergi dalam masa 20 kali lagi sampai tamat. Ya, jadi sebab itu saya tak pergi. Ya, kita akan lihat secara detail dari segi pembarisan kataan. Okey. Yang ini nombor 2. Yang i'rab haraf. Abbreviation number 2. Make it number 2. Yang isim ya, yang haraf. Ada tak haraf? Kena combine sekali. Number 2. Kena cabut, tulis je nombor 2.
Yang ini nombor 2 nombor 2. Yang ada haraf nombor 2. Haraf dulu tuan Cik. Ni nombor 2 Nombor 2. Tulis nombor 2. Lepas tu ni, tengok sini yang ada tulis isim, sebelah kanan ni ada tulis fa'il. Itu nombor 3. Di belakang tu diikut sekali nombor 3. Okey, boleh? Muka 4. Ni mesti saya nak tengok siapa yang angkat tangan. Tak ada ni. Saya dah bagi dulu dah. Satu angkat dah. Ni yang tergambar kajian ni. Ini 6 nota sangat penting untuk kita nak drill sampai kita habis Medan 23. Jadi nombor 4 ni berkaitan dengan cara kita nak membaca baris-baris dalam Al-Quran. Meliputi fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Dan bukan isim, fi'il. We go to number 5. Number 5 yang ni lah. Yang ni, yang A, B, C. Saya nak tengok siapa yang tak ada. Angkat tangan. ABC ni kita nak mengenali isim dan fi'il through haraf. Dan dengan itu kita kenal apa tugas-tugas haraf di dalam Al-Quran. Tugas untuk fi'il ada 33, tugas untuk isim 33, untuk fi'il. Nombor 6 ni yang jadual ni, yang jadual katabah. Kita gunakan model katabah untuk mengenali fi'il madhi, mudhari' dan amar. Ya, saya bagi dulu. Tapi tak apa, siapa tak ada, saya lebih ni berat balik, bawa balik. Tuan-tuan kena susun betul ya. 1 2 3 4 5 6. Yang confused tu nombor 5. Okey. Yang confused tu yang huruf singkat tu, confused sikit kan? Tak apa. Huruf singkat mula dengan haraf, iaitu muka surat 3, lepas tu isim muka surat 4. Di bawah isim tu ada dua muka surat, di bawah haraf ada fa'il. Ingat saya susun haraf tu sebab kita akan tengok haraf banyak berbanding dengan isim dan fa'il. Okey, now 7. Yang 7 dah bagi dah dulu, iaitu bagaimana kita nak kenal isim tu, sama ada dia baris depan, baris atas atau baris bawah. Saya bagi itu awal-awal kita buka kelas. Jadi saya nak jelaskan, yang pertama tu kita mengenali struktur 23 struktur yang popular adalah Quran. Yang paling the most popular adalah jar wa majrur dan mudhaf ilaih. Maknanya Medan 1 dan Medan 2. Ya, lepas tu Medan 3 mubtada khabar, Medan 4 an, Medan 5 inna. Ya, itu ya, itu yang popular. Jadi itu saja 23 jenis ayat, struktur ayat dalam Al-Quran. Jadi kalau kita boleh kenal 23 struktur tu, alhamdulillah bagus. Okey. Bila kita kenal dalam muka surat 1 ni, kita dengan sendirinya kita akan dapat kemahiran 13 sub skill yang saya nyatakan minggu lepas. Dengan sendirinya. Tak payah fikir, dengan sendirinya. Itu automatik. Itu memang kajian, tak boleh nak apa dah. Ya. Kalau tak dapat, kita akan usaha sampai dapat. Sebab kita ada lagi 20 kali. Kena berdoa pada Allah. InsyaAllah dapat. Saya amat yakin kalau macam ni kelas kita lah dapat. Ya. Keyakinan sebab nampak tuan-tuan begitu bersungguh. Ya, datin-datin. Dan kita telah belajar minggu lepas, ingat lagi tak? Kita ulang kaji balik. Kita belajar kita belajar baca fi'il madhi kan? Fi'il mudhari' kan? Lepas tu kita tertinggal fi'il amar, ingat tak? Kerana Tok Guru tak tahu. Untuk nak menjawab soalan tu, saya dah bagi, ingat tak? Nota macam telinga yang saya bagi minggu lepas. Itu dia. Nota kecil tu. Itu kena simpan tu. Nota kecil dia ada pada nota peta. Saya tengok buku peta. Yang ni. Yang ni. Yang ni ya. Yes, buku peta tu muka surat 4. Sebelah kiri sekali. Okey. Jadi bila kita selesai membaca semua jenis perkataan, muka surat 4 kita selesai baca dalam buku peta. Page 4. Page 4 selesai baca dalam buku peta. Kalau saya ajar sikit je, dah boleh jalan dah. Tak percaya boleh tengok. Ya.
Bila tuan-tuan dah dapat subski 13, tuan-tuan boleh dapat automatically 5, 6, 7, 8, 9, 10 dalam buku surat peta. Automatically dapat. Hanya kalau tak dapat pun dari segi bahasa. Tapi saya train, insyaAllah dapat. Itulah dia kekuatan kita. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6 muka surat dapat automatically. Saya ajar sikit je, saya buka jalan sikit je, insyaAllah dapat. Tengok depan ni. Memang boring kan, banyak kali dengar kan. Ini fi'il madi. Betul tak? Ya, fi'il madi. Ingat tak kita belajar dulu semua fi'il madi mabni. Ingat tu je, semua dia mabni. Fi'il mudhari' berubah ataupun mu'rab, dan ada satu saja yang mabni. Okey, tapi majoriti yang berubah. Okey, fi'il madi kita kata semuanya fi'il madi mabni. Mabni itu baris dia tetap kepada 3 jenis baris saja fi'il madi. Jadi bila kita jumpa fi'il madi, kita ambil contoh ni, contoh khatama. Dia banyak kali. Khatama ni kita kata, cuba sebut fi'il madi mabni. Kita kena tambah ala je. Ya, ala. Tengok aja fi'il madi lah. Dalam Quran dia kata fa, ba, betul tak? Fa, ba, fi'il madi, mim, ba. Fa, fi'il, mim, ba mabni, lepas tu tambah ala. Tambah ala. Jadi ada 3 ala saja. Ya, fi'il madi. Ingat, untuk fi'il madi, fa, mim, ba, ala. Fi'il madi mabni atas. Kalau macam ni, alal fathi, cuba sebut. Fathi. Okey, al fathi. Ya. Lepas tu satu lagi alad dhammi. Ya, seperti zahabu. Ya, yang ni khatama. Ini alal fathi, alad dhammi, dan satu lagi ala sukun. Sukun. Jadi kalau macam ni, zahab. Okey, kenapa di sini alal fathi? Sebab huruf akhir tu berbaris atas. Huruf akhir daripada fi'il madi yang 3 tu. Huruf akhir dia. Huruf akhir yang hidup. Okey? Jadi fi'il madi mabni alal fathah. Okey, di sini mana huruf akhir dia? Bukan. Waw tak ada baris. Waw tak ada baris, kosong. Ba. Asal dia zahabah kan? Jadi ini fi'il madi mabni alat dhammi. Okey. Di sini mana huruf akhir dia? Ya. Huruf akhir zahabah. Ba. Ini dhamir. Jadi kita kena baca fi'il madi mabni alat sukun. Betul tak? 3 saja. Jadi tuan-tuan kena ingat, fi'il madi mabni, semua begitu je. Fi'il madi mabni. Dalam Quran fa mim ba. Fa mim ba. Ingat, fi'il madi mabni, sebab dia tetap. Cuba sebut fa mim ba. Tengok antaranya ala sukun, ala dhammi, ala fathi. Jadi kalau macam ni tuan-tuan, kalau macam ni dalam Quran letak ini ala sukun, kan di belakang tu kan, betul tak? Kalau macam ni alal fathi, ya, atas. Kalau macam ni ala sukun. 3 ala saja. 3 ala saja. Ya, Prof? 3 ala saja. Betul je tak? Dhammi satu. Patah. Ni bawah dhammi.
Atas ni dhamir, bawah patah ni sukun. Alal kasri tak ada. Ada. Ya? Muqaddarah tak nak sebut lagi. Kalau sikit ni nanti muqaddarah. Betul. Bracket banyak sikit. Okey. Muqaddarah ni kalau ada ya. Okey. Ada lagi satu tu dia muqaddarah kalau dia di akhir ada huruf illah. Tapi saya rasa tak apalah, kita muqaddarah tu tertinggal dulu. Kita tengok yang mudah ya. Jadi kalau tuan-tuan tengok fa mim ba muqaddarah, itu yang keempat. Okey. Okey. Sekarang kita tengok fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Okey. Fi'il mudhari' dia tak kata mabni. Fi'il mudhari' ni tuan-tuan senang je fi'il mudhari', iaitu present tense. Dan dia katakan mu'rab. Apa makna mu'rab? Mu'rab artinya berubah. Ya, yang mabni. Yang mudhari' mu'rab. Dia berubah daripada baris depan kepada baris atas dan kepada baris mati. Itu dia. Perubahan dia 3 saja. Baris depan, baris atas, baris mati. Dapat tak ni? Alex, dapat? Mr. Alex? Are you with me? Tak apa. Tengok ya, perubahan. Tengok dalam Al-Quran, perubahan. Jadi bila berbaris depan ni, dia kata baris asal. Kita ambil contoh. Yazhabu. Ya. Ataupun al-yawma nakhtimu ala timu yazhabu. Ini dikatakan marfu'. Ya, marfu'. Jadi nakhtimu yazhabu, dia boleh jadi yazhaba nakhtimah sebab dia berubah. Dan dia boleh jadi yazhab nakhtim, mati. Sebab tu dikatakan mu'rab. Boleh? Boleh. Jadi bila kita jumpa dalam Al-Quran fi'il mudhari', dia akan tulis fa yang ini da fa da, yes, fa da tu fi'il mudhari' lah. Fa da tu fi'il mudhari' lah. Lepas tu kalau fi'il mudhari' ni berbaris depan, dia tulis ra tu bermakna marfu'. Ra ni dia ambil. Ya? Boleh? Maknanya fa da ra ni fi'il mudhari' marfu'. Ni. Dia ambil ra ni. Ini fi'il mudhari' marfu'. Cuba tengok dalam nota kita, ada tak tulis fa da ra? Ya, ada. Tak payah tengok buku hijau. Tengok nota yang 2, 3 tu, yang ada untuk fi'il. Okey. Okey. Tuan-tuan tengok pelan-pelan ya. Tengok nota. Ya, tengok nota 2 di bawah tu. Buku nota muka surat 2, di bawah tu ada fi'il. Nampak tak? Ni. 2B lah. 2B ya. 2B ada tak ada jadual beribarat al-musta'ab fi al-fi'li. Nampak tak? Dia ada 28 semua. Okey, B ya. Ni fi'il ya. B ya. B. Okey. Cuba tengok fi'il mudhari'. Nombor 5 tu. Ada tak nombor 5? Fi'il mudhari' marfu'. Kalau marfu' bid dhammah az-zahirah. Fi'il mudhari' berbaris depan dengan dhammah yang nampak jelas. Kerana ada dhammah yang tak jelas. Tuan-tuan eh? Az-zahirati lah. Sebab dia jadi ataf. Zahir jelas. Okey, tuan-tuan ini sebab tu saya ulang balik ni. Ini tuan, yazhabu, kat sini semua, yazhabu.
fi'il mudhari' marfu' dia tulis bid dhammah. Ni dhammah az-zahirah. Zahirah tu maknanya yang jelas, visible. Ya, jelas. Ataupun kita kata dulu kita belajar yang asli, kerana ada tanda bukan asli. Ini yang asli. Sebab bahasa Arab ni yang jadi pening kepala, sebab dia banyak istilah yang sama tapi berbeza bunyi. Itu ada kan? Ya. Nakhtim ni kami tutup. Al-yawma nakhtimu ala afwahim. Hari ni kami tutup mulut-mulut orang-orang ni dan dia menghadapi daripada khatam Quran kan. Tutuplah. Bila lepas khatam tu tak payah baca lagi. Sebab dah tamat dah. Tak payah baca dah. Ya? Yang tak jelas. Yang tak jelas ni, yang tak muqaddarah. Okey, yazhabu ni berapa orang dalam tu? Berapa orang dah ni? Seorang. Kalau dua orang macam ni? Yes. Habani. Yes. Ini yazhabani. Ini marfu'. Apa tanda dia? Alif nun. Itu tanda dia far'i. Nama dia tak jelas. Tapi di sini dia kata nama dia apa dia? Far'i tak? Ada sini. Yang bukan asal. Ini tanda asal. Ini bukan asal. Okey. Zahir jelas. Yang ini tak zahir lah, sebab tak nampak dhammah. Alif. Kalau jamak nun tu jadi marfu'. Okey? Tahu bila kita read kita nampak. Okey? Ya, khatamah yaktimu. Okey? Okey, sekarang ni kita tengok pula, kalau yazhabu bila dia jadi mansub, dia jadi yazhabah. Betul tak? Betul tak? Yazhabah, ya, betul tak? Kenapa dia tak boleh jadi yazhabah kalau tak ada alat depan tu? Dia mesti ada sini depan dia an dan saudara-saudara dia. Jadi an ni kena tengok dalam nota nombor 5 ABC ya. ABC tengok B1, nampak tak? B1 ya. B1 ya. Okey. Okey, B1 dia panggil huruf nasab. Nampak tak? Dia ada 8 peradik. Dia punya ibu dia an. Bila an duduk depan dan adik-beradik dia, fi'il mudhari' jadi baris atas. Tapi fi'il madhi tadi masuk apa benda pun dia tetap macam tu sebab dia mabni. Fi'il mudhari' dia jadi dan makna dia pengubah. Kalau yazhabu mean he's going. Kalau an yazhaba kuat sikit. Dia makna dia kuat sikit. Dia pergi tu. Dia pergi. Ya, dia pergi. Nak masuk sebab adaan. Tak boleh duduk tempat. Sebab adaan dia ni mesti masuk. Dia tak ada duduk tempat lah. Tak ada. Bukan mahali. Bila taruh an di depan tu, dia mesti baris atas. Okey? Kalau baris mati pula, bila ditaruh lam dan rakan-rakan dia jadi lam yazhab, mati. Tengok dalam apa tu buku 5 huruf jazam, iaitu ada 4. Satu lamma, lamul amri, lamun nahiyah, ya. Ada 4. Jadi kepala dia lam, iaitu B dan B2. Apa tak B2? Lama-lama nanti mahir guna sifir ni. Lama-lama mahir. Lama-lama mahir. Sabarlah. Masa pergi jogging bawa lah. Betul, bawa lah. Ya, mana kita kena kembali balik macam SPM dulu kan. Bawa nota apa tu? Nota Sarah. Kita minta bawa. Dia buku semua roughly lebih kurang, kalau semua kitab yang nak masuk lah 11 kilo. Saya timbang tadi 11
11 kilo. Jadi tuan-tuan digalakkan beli beg. Semua orang bawa beg. Dan jangan pula ada orang nak menumpang beg. Selalunya suami yang menumpang beg isteri kan. Isteri bawa dulu 11 kilo semua buku. Buku yang hijau tu berapa kilo? Hijau dah 2 kilo. Yang tu 3 kilo. Yang ni Izzat Uruza ni, ya, 3 kilo. Saya tiba-tiba dengan nota-nota semua. Banyak lebih kurang tu. Tu Mekah 20 kilo ya. Okey. Tak apa ya. Okey. Ini habis dah. Tuan. Jadi bila kita tengok fi'il mudhari' secara asasnya, kalau berbaris depan dia kata fa ba ra marfu'. Dan dia tulis di sini berbaris hadapan. Okey. Kalau ini fa ba ra mansub, boleh atas. Okey. Ini bukan ra lah. Ini nun ni mansub. Nun ni mansub ni nun. Dia ambil huruf yang kedua. Yang ni ra huruf yang kedua. Yang ni dot huruf yang kedua. Bila da mudhari'. Bila nun mansub. Ya, fa'il mudhari' mansub. Lepas tu kalau tak ada fathah dia fathah. Okey. Kalau macam ni fa'il mudhari' apa dia? Dia ambil huruf apa ni? Majzum. Huruf jim. Jim ni huruf yang kedua. Jim tu maksud jazam. Lepas tu letak tanda dia sukun. Itu yang asas. Majzum tu mati. Mati. Okey, fi'il mudhari' marfu'. Okey, untuk fi'il mudhari', itu satu soalan yang bagus. Dia tak pakai ala. Ini mabni ala. Okey? Mabni ala. Tapi yang ini marfu' bi. Marfu' bi. Taruh huruf bi sini. Bi. Cuba sebut bi. Bi dhammah. Bil fathah. Bis sukun. Yang itu alal fathi, alal dhammi, alal sukun. Beza saja. Itu beza. Yang ini tak boleh bagi subsidi, kena hafaz. Bila tengok dalam Quran, fa mim ba fa madi mabni alal fathi, mabni alal sukun, mabni alal dhammi. Fi'il mudhari' fa mim da fa da ra fa da nun fa da jim. Macam saya syok sendiri ni. B pas saja. B ejaan dia B. B. Yang ni kata dhammi. Yang ni fathah. Yang ni sukun. Jadi kalau tak nak sebut apa tu panjang pun sebut B ya. B dhammah. B fathah. B sukun. Cuba sebut B je, sebut B. Tak nak sebut B tak apa, sebut B. B dhammah. Ini dhammah. Tapi yang ini ala dhammi. Ala sukun. Ala fath. Madi. Jadi kalau tu fi'il madi mabni ala. Ya. Kalau tu fi'il mudhari', okey. Marfu' bi. Ini marfu'. Itu juga marfu'. Mansub. Majzum. Marfu' bi dhammah. Marfu' mansub bi fathah. Okey. Majzum bi sukun. Itu je kena ingat. Itu yang critical part itu saya kena ingat. Saya telah mudahkan tu. Kan boleh. Jim tu majzum, mati. Boleh? Boleh ni? Kita ulang kaji dah ni. Nampak ulang kaji makin susah daripada awal-awal. Boleh boleh Tak tahu nak buat apa dah. Ini je yang saya boleh buat. Ya.
Kalau mari profesor dari Mesir lagi tak faham. Betul? Dulu Datuk ingat tak kementerian? Kita bawa guru-guru Mesir kan? Masa zaman saya kementerian tu, bawa guru-guru dari Mesir mari. Lepas tu masalah dia 3 bulan sekali nak balik. Itu masalah dia. Dan masalah itu je, belajar susah nak faham sebab bahasa Arab dia. Bahasa Arab dia kan. Okey. So now kita akan tengok isim. Boleh? Ya. Isim ada 3 baris saja. Isim marfu', mansub, majrur. Marfu', fa'il pun ada. Marfu', mansub, majrur. Macam fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' marfu', mansub, majzum. Ya, isim marfu', mansub, majrur. Ada dia. Ya, majrur tu sebab ada jar. Boleh tu. Dia majrur sebab ada huruf jar. Kenapa isim majrur? Dari bawah sebab ada huruf jar. Ini kita buat lebih kurang sejam ni, tuan-tuan tak akan lupa selama-lama ni. Kalau lupa tak lama lagi dia ingat. Okey. Jadi kalau nak tengok betul-betul, tentang perubahan baris pada isim, nanti kita akan berikan. Saya akan beri satu nota baru lagi. Okey. Okey. Tak apa. Dengarlah berpuluh kali tak apa. Tak faham tak apa, yang penting dengar. Lama-lama besok bila kita revise, mudahnya. Itu dia. Tuan-tuan, isim ada 3 jenis saja. Ya. Ni saya buat pelan-pelan ni, tuan-tuan. Ya, isim ada 3 jenis saja. Balik dia. Okey, 3 jenis saja. Ingat, kalau fa'il madhi tadi ada 3 kan? Fa'il mudhari' ada 3 kan? Isim pun ada 3. Ingat, fa'il mudhari' marfu', mansub, majzum. Fa'il madhi mabni ala dhammi, ala al-fathi, ala sukun. Tapi fa'il mudhari' isim marfu', mansub, majrur. Tengok. Okey. Pandai kan? Saya tengok di sini watak-watak datuk-datuk dari tim, pelbagai watak yang boleh kita ikut contoh. Nak tengok jogaton, ada seorang sini, jalannya laju. Siapa dia agaknya? Tak, Datuk. Datuk Mansur. Jogaton. Sorry Datuk jalan tengok. Laju nombor 1. Datuk laju. Kita nak tengok tanda orang sihat, orang jalan laju. Nak tengok orang stable, tengok kulit. Kulit ni anggota badan yang paling besar sekali. Kata doktor sahabat saya. Kulit ustaz bagus, stable. Kulit saya tak bagus walaupun doktor, tak stable. Kulit ni anggota badan yang paling besar sekali. Di bawah kulit tu macam-macam. Tengok mana ada ceramah kesihatan pun boleh buat. Okey, tuan-tuan. Ni marfu'. Ni ra marfu'. Tanda marfu', tanda marfu' dhammah. Untuk isim. Bezanya untuk isim, dia ada dhammah, ada 2 tanda. Satu tanda dhammah, satu tanda tanwin dhammah. Dua. Ataupun dia kata nunations. Ya, tanda. Ini dia panggil dhammah. Cuba sebut dhammah. Dham matun lah. Dhammah atau dhammatun sama. Kalau wakaf dhammah, dhammatun. Ini nama dia tanwin dhammah. Tanwin tu maknanya double, nunations. Double. Tanwin dhammah. Cuba sebut tanwin dhammah. Tanwin tu maknanya double. Double dhammah. Dan rupa tulis dia macam nombor 69. Yang ni macam nombor 9. Okey, tanwin dhammah. Boleh? Ni marfu' lah. Ni marfu'. Marfu' maknanya berbaris hadapan. Ya, marfu' maknanya
berbaris hadapan. Sebab isim ada baris, sebab ada baris kan, berbaris hadapan. Kalau kita nak tengok dalam Quran isim tu berbaris hadapan, dia ada tanda dhammah, okey, dan ada tanda dua dhammah. Selalunya yang ada dhammah ni dia ada alif lam, boleh? Seperti al-ilmu, ni dia mesti dhammah. Dia tak boleh kata al-ilim, tak boleh, salah. Dia kena kata al-ilmu, itu sebut betul-betul. Orang Arab dia sebut nama betul-betul Abdullah, betul tak? Kita sebut lah, no meaning, bagus juga. Tapi kalau sebut berdolah, lagilah teruk kan, berdolah, tak ada mana. Sebutlah. Orang Arab Abdullah, Abdurrahman, ini man saja. Orang Arab dia tak laku, dia tak bakal dulu. Okey, al-ilmu. Kalau tak ada, kalau dia tidak, dia antara, kalau dia tidak al-ilmu baris depan, sebab dia ada sedang, dia kena jadi ilmun. Ilmun. Ilmu ni indefinite. Jadi bila ada tanwin, maksud dia indefinite. Tidak definite. Ya, boleh? Sekarang ni boleh? Boleh. Tanda dia dhammah, yang pertama tanda dia marfu' adalah dhammah 1 atau dhammah 2. Kalau dia sudah ambil dhammah 1, dia tak mungkin ambil dhammah 2. Faham? Dan inilah kita nak tengok dalam Quran. Dalam Quran bila kita buka abbreviation tu, bila isim tu bagi depan, dia ada 8 sebab. Tak lari daripada 8 sebab. Dan dia tidak boleh mengambil 2 sebab sekaligus. No. Kalau dia dah ambil satu sebab, dia tidak boleh ambil sebab lain. Okey? Sekarang boleh? Okey. Yang kedua, isim berbaris mansub. Okey, cuba sebut tuan-tuan mansub. Mansub. Ya, mansubun. Okey, mansub sama juga. Mansub tanda dia fathah. Ini kita kata fathah. Cuba sebut fathah. Fathatun. Tak boleh kata fathun. Kata ke fathah, ada tak? Fathatun. Fathah. Macam ini dhammah, fathah. Jadi macam ni. Kalau dia tidak boleh fathatun, dia akan jadi dia akan jadi tanwin. Tanwin fathah. Tanwin, cuba sebut tanwin. Ya, double fathah. Dia sebut double fathah. Dia tidak ambil dua-dua. Kalau dia dah ambil apa tu fathah, dia tidak boleh ambil double lagi. Sebagai contohnya al-ilma. Al-ilma ni fathah. Fathah. Ya, fathah. Dan kalau dia tidak ada alif lam, dia kata ilman. Rabbi zidni ilman. Dalam Quran kan? Jadi kenapa ilman tu bagi atas? Salah satu dari 12 sebab. Jadi sebab itu saya kata kita ada lagi satu nota sebab-sebab. Ya, mungkin nota yang ke-8. Nanti bila kita dah drill nanti saya akan keluar nota. Ya. Isim baris atas kita kata ada 12 sebab semua sekali. Jadi campur 2 dah 20. Okey, 12 sebab. Okey. Okey. Ya, sebagai contoh al-ilmu, kalau kita tak ada apa-apa, kita kena sebut al-ilmu. Ya. Maknanya maksudnya the knowledge. Tapi kalau kita taruh inna, ini sudah jadi al-ilma. Sebab inna ini haraf nasab dalam jadual A1. Cuba tengok A1. Ada? Huruf nasab. Sorry, B ke A? Isim. Ya? Isim A. Inna. Ya. A berapa? A2. 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 Boleh? Siapa kata tadi A2? A2 dia kena sebut betul-betul. Dia tak jadi A2. Betul. Ada betul. Itu. Dan dapat nama tu? Inna dan saudaranya. Tuan-tuan mesti ingat, bila sebut inna, lepas inna mesti ada isim baris atas. Mesti ada isim baris atas. Jadi kenapa dia baris atas? Sebab dia ada haraf nasab, iaitu A2. Haraf nasab ni, adik-beradik dia ada 6 lagi.
Jadi kita kena ingat tu, adik-beradik ada 6. Ingat, bila sebut inna, adik-beradik ada 6. Sebut. Jangan lupa adik-beradik tu. Baru ni saya dipanggil baca doa, orang nak tunang, tunang. Berlawan orang Negeri Sembilan. Dia orang tak tahu orang Negeri Sembilan macam mana. Datang 6 buah kereta dekat 30 orang. Dia nak 4 orang je. Orang negeri macam tu dia punya kekuatan dia. Bila kahwin, dia mesti nak tengok ramai-ramai. Dia kata aku tak nak makan, nak tengok je. Saya kata saya tahu orang Negeri Sembilan kan penuh rumah apa tu, meraihkan pertunangan. Ni kita nikah senyap tak beritahu orang. Okey, boleh ni? Boleh ni? Boleh ni? Jangan komen banyak-banyak. Jangan komen banyak. Boleh ni? Boleh ni? Jadi isim berbaris atas, yang baris atas ni, ingat, yang baris depan, yang baris atas, yang ujung ni yang ada makna nahu. Yang ini tak payah, ini saraf. Ya. Yang ujung ni lah yang dikatakan ilmu nahu. Perubahan baris akhir ni, ini nahu. Ni nahu. Ya, ini nahu. Ini inna ni, yang nahunya inna ni. Nahunya. Yang ini saraf. Jadi nahu dan saraf dan nahu. Ni. Ini saraf. Yang mati tu nahu. Bila kata nahu, ini haraf. Bila kata jazmin, dah ada nahu. Okey, faham tak? Beza antara nahu dan saraf? Hal ni saraf. Hal ni saraf. Hal ni saraf. Dengan lam saraf memberi makna alat tanya. Tapi bila mati di belakang ni, nahu. Nahunya kita kena baca nahunya. Bila nak baca nahunya, haraf istifham mabni ala sukun. Itu nahu dia. Jadi bila kata marfu' mabni itu nahu. Boleh tak? Faham tak beza antara nahu dan saraf? Baca tu. Boleh tak? Tengok macam mana saya. Boleh tak lagi? Boleh. Tengok. Siapa orang kata ustaz lah musuh sangat, murid tak faham pun. Huruf tu saraf, bacaan tu nahu. Kalau kita kata ini alif nun, what alif nun? Alif nun ni in haraf. Tapi nahunya in harfu jazmin mabniun ala sukun. The way we read, that's nahu. Ya? Ya, betul. I'rab dah. Kita kata i'rab. I'rab tu maksudnya analyze the aspect of nahu in the word. Dengar putih baru faham. Saraf, word construction. Nahu, either word is mabni or marfu' or mansub or majzum. That's nahu. Faham beza tak? Fi mahdi jari pun itu the most nahu. Boleh? Baca tanpa baris is dah. Word construction tu dari mereka itu saraf. Kemudian kita baca word itu menerangkan baris akhir itu baru nahu. Menerangkan baris akhir. Baris akhir. Inna tu saraf. Nahunya nah tu. Siapa yang isi yang benar tu nahu awak. Gitu. Okey. Okey, ada 12. Okay, now kita tengok isi yang ketiga. Sebab tu ramai orang YouTube di kelima saya, Ustaz mengajar mudah faham. Saya mengajar bertahun belajar nahu saraf tak faham, tapi dengar Ustaz faham sekali. Betul kan? Betul tak? Betul. Jawablah kau sikit betul. Orang tak nak puji, kita minta puji. Betul tak? Halal ya. Satu lagi isim majrur. Majrur.
Tuan-tuan, Jordan Hattori dengar 10 kali akan masuk lah tu. Kalau tak masuk 10 kali, 11 kali. Saya bagi tempoh 100 kali. Macam mana tu? Sabar tak sabar? Tak, saya tak pernah tunjuk muka masam. Saya tunjuk muka gembira. Seronok. Bila balik tu saya lagi laju pada sebelum hari. Tapi tidur dekat RN lah. Kan. Sekali tu saya tidur, pukul 1:30 saya bangun, tengok kiri kanan trailer yang 26 roda tu. Dia impit saya. Di depan ada lori melentang. Tak nak keluar. Tidur lagi. Tak usah. Sebab bila kita fikir kita ni milik Allah, apa benda lah? Apa nak buat kan? Kalau Allah kata mu tidur bawah lagi, tidur. Tidur. Betul, nasib baik saya boleh keluar. Yang kena kejut India tu tidur dengan t-shirt. Ayah, saya mau keluar lah. Okey kah? Itulah pengalaman, antara pengalaman mengajar di Angry Mall. Betul pengalaman saya. Tapi pergi kat Kentucky satu malam tu, makan Kentucky nak makan sangat. Pakcik nak balik sama dia. Pakcik nak ada ayam. Nak ada ayam. Saya dah makan tadi. Kenyang dah. Tak, kita nak bagi saja. Ingat sikit. Satu berdi kecil je. Kan rezeki orang mengajar kan? Betul. Merah. Dia kata kita nak tutup dah. Sebab hari ni kita tutup awal. Tak boleh 24 jam tu. Jadi pakcik nak ambil seberdi. Balik ke rumah. Jadi balik kat rumah tu masak asam lah. Kena bagi dua kan. Jadi ingat, nak bagi hadiah kat saya jangan bagi satu. Kalau bagi satu saya kena beli di kedai satu bagi. Kena bagi dua. Datuk bagi dua. Orang yang faham, yang tak faham. Okey Dan. Itu guru. Kalau majrur tuan-tuan, dia balik bawah. Masana ya. Kalau ada alif lam. Kalau tak ada alif lam, dia mesti min. Apa sebab dia balik bawah? Dia balik bawah kalau dia ada 3 sebab. 1, 2, 3 saya sebab. Allah, sebelum kita mengadu ni tak mampu ke nak faham 3 sebab ni? 3 sebab saja. 3 sebab saja dia balik bawah. Tanda dia al-ilmi. Ya? Al-ilmi. Salah satu sebab, kalau dia ada huruf jar depan dia tu, dan rakan-rakan dia 16 tu, dia mesti balik bawah. Jadi tanda nak kena isim, mesti sebelum tu ada huruf jar. Selain daripada dia sendiri ada alif lam, ataupun dia sendiri ada tanwin. Kalau dia seorang-seorang, dia tak boleh jadi ilmin. Dia kena jadi ilmun. Sebab dia seorang-seorang. Tapi bila taruh min, dia jadi ilmin. Ini salah satu sebab dia majrur. Dia ada huruf jar. Ada 2 sebab lagi. Dua sebab lagi. Kalau tak ada min, sebab kedua. Tak ada min, tak ada sebab kedua, sebab ketiga. Senang je. Nampak tak senang? Ada min, ada min, semua boleh jalan. Ada duit kan? Ada min, mesti balik bawah. Jadi tanda nak kena isim, mesti ada min. Yang penting tuan-tuan kenal tak min ni huruf jar? Kalau kena, tak apalah. Okey, ataupun nampak isim balik bawah, ada apa sini? Ada min ke? Atau jadi mudhaf ke? Ataupun dia jadi tabik? Tokeh nak dia ni? Tabik kan? Tuan-tuan, setiap ni ada tabik. Isim ni pun ada dia jadi tabik. Tabik kepada isim balik atas. Isim ni pun ada tabik. Tabik kepada isim balik depan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ar-rajim itu tabik kepada isim Allah. Syaitan kan? Jadi syaitan balik bawah, rajim pun kena balik bawah sebab dia tabik balik bawah. Di sini pun ada tabik, sini pun ada tabik, sini pun ada tabik. Okey? Clear tak? Okey? Okey, sekarang ni kita pergi lagi sikit. Kenapa isim berbalik depan? Ada 8 sebab. Yang pertama, sebab pertama, kalau kita sebut
dia sendiri sebut. Dia sendiri. Ya, dia sendiri. Kita katakan, hai rumah Al-Baitu, sebuah rumah. Tak boleh kata Al-Baiti. Dia alone, stand alone. Tak boleh kata baitan. Tak boleh kata baitin. Ya, sama ada Al-Baitu ataupun baitun. Boleh tak? Al-Baitu atau baitun. Ini mesti baris depan. Kalau nak kata sebuah rumah ataupun rumah itu, kita kena kata Al-Baitu, rumah itu. Ataupun sebuah rumah, a house, baitun. Tak boleh kata baitan, tak boleh kata baitin, sebab dia kena baris asal, dia baris depan. Itu yang pertama. Okey. Yang kedua, yang pertama bila dia stand alone. Okey. Yang kedua, stand alone. Jadi bila kita nak bercakap pasal rumah, kita kata rumah. Dalam bahasa Melayu tak adalah bunyi baris. Bahasa Arab Al-Baitu. Ya. Ataupun kita kata sebuah rumah, a house, baitun. Okey, okey. Sebab kedua. Okey. Sebab kedua, kalau dia jadi fine. Okey, apa ada di situ dalam buku nota? Okey, buku nota yang ke berapa? Yang keempat ke lima? Ni yang ke-7. Yang ke-7. Sebelah kanan sekali, yang ke-7. Dia kata al-ismu, balik atas tu, al-ismu min haisul i'rab wal bina. Isim dari segi berubah dan tetap. Oh tak? I'rab tu makna berubah. Al-bina tu artinya tetap. Yang ni tadi. Okey. Okey. Kita baca nota ni ya. Mu'rab. Tetapi bila kata mu'rab ni berubah kan? Mu'rab artinya berubah. Isim ada dua, ada yang berubah dan ada yang tetap. Apa maksud berubah? Maksud berubah, dia kata yataghayyaru. Yataghayyaru tu ini berubah. Yataghayyaru, okey, syaklu akhirih, syaklu tu baris. Syaklu tu baris. Akhirih, akhirnya. Ditaghayyuri, mana bi? Dengan taghayyuri, dengan berubah. Mauqi'i, tempatnya, fil jumlah, dalam ayat. Maknanya dia kata isim yang berubah itu berubah baris akhirnya disebabkan kedudukannya di dalam ayat. Ada tu dia baris depan, ada tu dia baris atas, ada tu dia baris bawah. Jadi di mana dia duduk dalam ayat? Okey. Alamat berubah ada tiga. Alamat berubah untuk marfu' ada tiga. Satu dhammah. Okey. Alamat marfu'. Kena ada alamat kan? Fi'il mudhari' marfu' kan? Dhammah. Dhammah, apa makna dhammah? Bagi depan. Okey. Tanda isim berbaris depan, dhammah satu. Yang kedua alif kalau isim musannad, dan yang ketiga waw kalau isim tu jamak muzakkar salim. Ingat ada tak jamak muzakkar tu? Macam al-mu'minun, al-muslimun, dan isim 5. Ya, Zulkifli, ya, Zulfikri, semua kan yang ada zu tu kan. Itu dikatakan alamat tanda berbaris depan. Tu dah ada tu marfu' baris depan, masuk berbaris atas, majrur berbaris bawah. Okey. Kita teruskan. Okey. Yang pertama ni bukan dalam nota ni. Dalam nota ni yang pertama lain. Tapi kita simpanlah yang ni duduk nombor 8. Boleh? Okey. Yang pertama ni bila dia sendiri, single word, tak ada campur apa-apa. Jadi dari segi nahwu kita kena baca dia baris depan. Tak boleh baca al-baiti.
tak boleh baca al-baitan. Sebab huruf asal isim adalah baris depan. Huruf asal semua perkataan, isim ke, fa'il mudhari' ke, mesti baris depan sebab dia berubah. Yang lain tu tetap. Okey. Okey. Jadi kita letakkan ini nombor 8 ya. Sebab dalam nota ni tak sebut. Boleh tak? Okey. Maksud dia? Maksud tu? Maksud yang ni nombor 8. Dan nota ni tak ada. Nota dah bagilah. Nombor 7. Saya suruh tak nombor 8. Dalam nota ni nombor 7 je. Nombor 8 ya. Okey, kita akan terangkan serentak tiga-tiga. Marfu', mansub, majrur. Yang pertama ni. Tak boleh asing-asing, kena straight marfu' ya. Okey. Tuan-tuan. Okey. Boleh? Okey. Okey. Yang pertama isim tu marfu' kalau dia jadi subjek. Dia jadi subjek, dan subjek mesti ada alif lam. Ya? Ya? Okey. Ni yang pertama ni, kalau dia jadi subjek. Subjek itu dia mesti isim di depan. Kalau kita kata alhamdu, ini kena bagi depan ni. Alhamdulillah. Ingat tak? Kena bagi depan kan? Alhamdulillah. Kenapa dia bagi depan? Bukan kerana dia tu alhamdu tak ada apa-apa, kerana dia tu mubtada. Alhamdu ni bagi depan kerana dia tu mubtada. Alhamdu. Ataupun kita kata subjek. Ya? Ya? Subjek. Bila subjek ada berita. Alhamdu ada berita. Ya? Subjek. Ya? Ingat nombor 1 ada subjek. Okey. Okey. Yang kedua, bila dia jadi belum lagi, dia jadi predikat, khabar. Okey. Ya, bila jadi khabar. Ya. Umpamanya tuan-tuan, macam di sini ada khabar dia, tapi khabar dia fi mahalli. Ya. Umpamanya kalau saya kata ni al-muallimu, ini mubtada. Al-muallimu, ya, muallim itu, ya, orang alim itu ataupun guru itu. Cuba baca mujtahidun. Ini mubtada dan ini khabar. Ini subjek, ini predikat. Jadi bila ada dua nama, yang mana nama kedua dia menceritakan tentang nama pertama, maka nama pertama tu subjek, nama kedua tu khabar. Jadi ini dikatakan subjek dan predikat. Ya? Berlainan dengan mudhaf-mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih sebenarnya satu makna saja. Okey? Seperti Rasulullah, satu makna je, satu orang saja, satu makna. Ini al-muallimu, guru itu seorang yang rajin. Jadi berita mesti baris depan, guru pun mesti baris depan. Baris depan ni marfu'. Jadi dua-dua subjek predikat mesti berbaris hadapan. Ya? Satu mesti ada alif lam, satu tak boleh ada alif lam. Kalau dua-dua ada alif lam, dia masih lagi jadi subjek.
Umpamanya al-muallimul mujtahidu, guru yang rajin itu apa? Ya, tak ada berita kan? Kalau al-muallimu, guru itu rajin. Kalau kita tambah dua-dua alif lam, guru yang rajin itu, what's the story? No story. Kan? Jadi al-muallimu mujtahidun. The teacher, apa dia mujtahidun in English? The teacher work hard. Hardworking. Dia tak ada balik lah kan? Okey, nampak setakat ni? Nampak? Ya, betul. Ya. Yang kalau yang akhir tu, Ya. sana depan satu, sana tanwin depan. Ya. Because di sini tak ada alif lam. Tanwin lah. Okey. Okey. Dan syarat nak jadi subjek ni mesti definite. Mesti ada al. Mesti proper noun. Ada al. Kalau tidak, dia tidak boleh jadi mubtada. Maksudnya mubtada, the guru itu definite tak? Mujtahidun. Ya, rajin. Rajin tu telling about the guru. Boleh? So, adakah dalam setiap mubtada dan khabar tu, Ya. kalau yang mubtada dimulakan dengan alif lam, Ya. setiap khabar tu mesti tanwin depan. Yes. Kalau di satu, Dalam mana-mana ayat. dalam mana ayat pun. Sebab di satu. Ya. Okey, boleh ni, boleh? Boleh? Mubtada dan khabar ini paling basic sekali, ayat. Okey, macam kita kata alhamdu, ini mubtada. Alhamdu mubtada. Khabar ni mana? Khabar dia lillah. Lillah ni khabar. Tapi kenapa bagi bawah? Sebab ada huruf jar. So macam ni cerita ni dia khabar. Dia ni fi mahali raf'in khabar. Itu dah katakan fi mahali. Bila fi mahali dalam segi tu segi 12. Ingat tak? Yang daripada 13 tu. Bila mampu baca all fi mahali in the Quran, hebat. Fi mahali. Boleh tu? Kita jangan terang lagi fi mahali nanti pening kepala 2 kali. Dulu dah terang dah kan? Jangan terang. Okey. Jadi sekarang ni isim berbaris depan sudah ada 1 mubtada dan 2 khabar. Boleh? Boleh? Dia khabar. Bila jadi mubtada jadi khabar. Dalam Quran dia kata apa bila mubtada khabar? Cuba tengok sifir dalam Quran. Buka sifir isim tu. Isim. Kalau untuk kata apa? Sifir isim. Muka surat 3. Senang kan? Surat 3. Mubtada. Okey. Tengok nombor 10. Nampak tak? Muka surat 3 tu nombor 10. Nampak tak? Iaitu dia sebut mubtada marfu'. Mubtada marfu' atau fi mahali raf'in. Fi mahali, kalau fi mahali raf'in tu isim dia isim mabni. Isim mabni. Okey. Jadi fi mahali raf'in tu KIV dulu. Marfu'. Mubtada ya, marfu' fi mahali raf'in. Okey. Kita cuba buku hijau. Tengok buku surah Al-Fatihah, buku hijau. Okey ni, betul ni? Saya buka dia kena pakai tengok buku hijau. Okey. Dalam buku hijau muka surat 2 baca tengok alhamdulillah. Ya, tengok alhamdulillah. Dia kata mubtada. Nampak tak mubtada? Tak jawab lagi ni? Ya. Janganlah jawab kalau tak nampak. Nanti berjalan dalam gelap. Okey, nampak tak? Alhamdulillah. Di bawah tu dia kata apa? Mubtada. Okey. Nampak tak? Lillahi.
Nampak tak? Dia kata apa? Lillahi jar majrur. Sebelah kiri tu dia kata apa? Khabar. Mim tu mim tu tengoklah sini. Ni tengok tu. Alhamdu mubtada, lillah jar majrur. Lepas tu dia beritahu further. Lillah tu khabar. Khabar pada mim. Mim tu mim apa? Tengok dalam ni. Tengok ni. Mubtada. Okey. Mubtada nombor 5. Itu fa'il bukan. Ni khabar. Tengok khabar. Tengok khabar mubtada. Khabar mubtada khabar. Ada tak khabar mim? Haji, tulis tak? Nombor 11. Nombor 11 mubtada mim. Mubtada muqaddar mahzur atau fi mahali. Mubtada ada tak khabar mim? Ada tak khabar mim? Mana? 29. Khabar kana mim. Bukan khabar mim. Ya? 30. Khabar mim. Itu khabar ma. Ya, muka 2. Ada stop laju. Muka 2. Dia tulis khabar mim. Ada tak? Nombor 2. Nombor 2. Ni. Nombor 2. Nombor 2. Isim. B tu nombor 2. Khabar mim. Betul tak khabar mim? Tengok tanda betul tak? Dia punya tanda tu betul tak? Tanda ni, tanda bulatan ni, betul tak? Nombor 2? 3B. Betul ni. Buka muka surat 3 ni, balik apa tu berikutnya. 3B ya. 3B tu tengok khabar mim. Khabar mim mana khabar muqaddar ataupun mahzuf ataupun fi mahali. Boleh Tuan Haji tak? Boleh terangkan? Okey. Itu dia bagi 3 pilihan, tuan-tuan. Ya. Tak boleh? Mubtada mim, khabar mim. Khabar mim. Okey. Tuan-tuan. Okey. Di sini dia kata kalau khabar muqaddar pun sama, kalau khabar mahzuf pun sama, kalau fi mahali pun sama. Jadi jawapan di sini Muqaddarah. Ni bukan ni belakang ni 3B Ni 3B. khabar lajnah. Ini bukan 3A. 3B ni. Ni 3B. Ni isim ya? Isim 3A. Khabar betul khabar. Ini isim. Tak ada khabar. Alah. Ni Datin Baduka yang saya punya ni. Sama tak ni? Khabar mim. Oh, tak ada. Khabar mim. Oh, ya tak? Tak ada. Yang sama. Ada. Table lain okey. Tuan-tuan kena baiki table. Nantilah ya khabar ma okey. Jadual isim tu ada 2 kan. Satu ni A dengan B sama. A dengan B sama. Dari Paduka A dengan B sama. Dari Paduka ambil yang kita sama. Sama. Sama ya. Minta maaf banyak-banyak. Ya, sebab ini pening kepala ni. Jadi dia tulis di bawah ni mubtada, betul? Okey. Jadi mubtada dia tak ada tanda apa-apa. Dia tulis mubtada saja. Kita kena faham, setiap mubtada tu mesti berbaris depan. Di mana baris depan dia? Pada kalimah alhamdu tu. Dia tidak baca fa'il mudhari', dia tulis fa' dha fa' mim. Dia tulis mubtada. Jadi kita kena tahu bila mubtada marfu'. Dan tanda marfu' dia tulis di atas tu, di atas nota nombor 7. Tanda tu kan. Tapi kita akan deri tu. Jangan risau. Okey. Lillah ni jar majrur fi mahalli rafi'in khabar. Itu yang dikatakan mim tu. Okey, apa tak?
Ni ya. Ni. Khabar mi jadi au fi mahalli. Khabar fi mahalli. Mana fi mahalli rafi' khabar. Duduk tempat rafa' khabar. Boleh tak? Fi mahalli. Fi mahalli tu ada 12. Ada sekian ke 12 ke 10. Tuan-tuan sabar ya. Tak apa. Okey. Betul? Jadi hari ni kita beri satu sebab dia mubtada, yang kedua sebab dia khabar. Okey? Kita bagi lagi satu. Jadi dalam Quran dia akan sebut mubtada. Kalau khabar ataupun senang, memang senang, easy senang. Tak ada. Senang. Okey? Tak ada senang. Lepas tu kita lihat nota seterusnya. Okey. Nombor 3. Okey, nombor 3. Okey, nombor 3 ya. Okey. Ini tuan-tuan, boleh saya patang ni? Nombor 3. Okey. Nombor 3 isim tu marfu' kalau depan dia ada kana. Depan isim tu ada kana. Kana ni fi'il madi. Kana. Jadi bila dia depan tu ada kana, al-muallimu ni tuan-tuan mesti berada depan. Tapi dia bukan lagi nama mubtada. Dia nama isim kana. Cuba sebut isim kana. Jadi apa beza al-muallimu mujtahidun? Bila taruh kana, dia punya degree tu tinggi sikit. Guru itu adalah seorang yang rajin, tinggi sikit pada tak ada kana. Jadi bila sebut kana, mujtahidun dah jadi mujtahidan. Membalik. Kalau kata kana al-muallimu mujtahidun salah. Bila ada kana, tadi jadi mubtada, sekarang dia sudah jadi isim kana. Cuba sebut isim kana. Yang ini khabar kana. Jadi khabar kana. Khabar kana. Boleh? Jadi mujtahidan ni mansub, dan salah satu tanda dia mansub ada dia jadi khabar kana. Tak ada. Kalau fi mahal ini tak ada baris. Fi mahal ini macam ni majrur kan? Bukan. Ini kata khabar sebab dia direct. Khabar. Boleh tak? Yang muallimu juga. Muallimu mesti muallimu juga. Kenapa muallimu? Sebab ada kana. Yang tadi, kenapa muallimu tadi? Sebab dia jadi mubtada. Kan? Jadi kenapa muallimu ni? Sebab dia jadi kana. Kana ni makna dia adalah guru itu rajin. Jadi tuan-tuan tengok bab kana ni ada dalam Izzat Uruzah. Muka surat berapa? Wallahu alam. Cuba carilah. Ya, kalau nak mendalamilah. Okey, yang ketiga. 1 2 3. Okey. Yang keempat, yang kelima kita habis Yang keempat, al-muallimu ni tadi kita kata kana al-muallimu mujtahidan. Guru itu rajin. Okey. Apa sebab al-muallimu ni bagi depan? Sebab ada kana. Apa sebab mujtahidan jadi bagi atas? Sebab dia jadi khabar kana. Boleh tu? Boleh tak? Okey, bila kita buang kana ni, kita masuk inna. Inna ni dia punya degree tinggi sikit. Inna ni dia punya degree tinggi, 100% tinggi. Sesungguhnya inna solati wa nusuki, sesungguhnya solat saya, wa mahyaya, dan hidup mati saya. Sesungguhnya guru itu. Jadi bila ada inna, al-muallimu ni jadi muallimah. Boleh? Mujtahidan ni jadi mujtahidun balik. Macam ni tadi. Ya? Jadi mujtahidun ni dia sebab keempat dia jadi marfu' kerana dia jadi khabar inna. Al-muallimah isim inna,
Mustahidun khabar inna. Jadi sebab keempat. Ada 3 sebab lagi. Dan nak tulis Ustaz, bila ada inna ke apa? Yes. Tulis Tuan Haji Tan tulis ayat ni, innal mu'allimah mustahidun, tulis. Lepas tu underline di bawah perkataan mustahidun ni, tulis mustahidun menjadi baris depan sebab dia jadi khabar inna. Apa beza inna dengan kana? Bezanya inna lebih kuat, kana kurang kuat. Mubtada lagi tak kuat, open statement. Okey. Jadi kita sudah ada 4. Okey. Jadi mustahidun tu khabar Khabar inna. Tuan tengok, bila ada kana ni, satu isim mesti bagi depan. Bila ada inna, satu isim mesti bagi depan. Tak kira kalau isim tu bagi depannya depan, mesti isim yang kedua tu bagi atas. Ada pula macam tu. Ya? Mu'allimah ni isim inna. Dan dia ni menjadi sebab kenapa isim bagi atas pula. Sekarang ni kita belajar tentang isim bagi depan. Isim bagi depan yang keempat ni sebab dia jadi khabar Nah, ini isim bagi depan yang ketiga sebab dia jadi isim kana. Ini sebab dia jadi mubtada. Kan? Boleh tak? Mubtada, khabar. Okey. Sekarang ni 1 2 3 4 5. 5. Bila dia jadi pelaku. Fa'il. Cuba sebut fa'il. Fa'il. Okey. Fa'il ni kita panggil dua. Pelaku ya. Bila pelaku ni mesti ada fa'il. Fa'il tu di depan tu umpamanya kita kata akala, fa'il. Lepas fa'il ni mesti ada isim bagi depan. Akala Muhammadun. Siapa yang makan? Muhammad. Kalau dia ni pemakan, dia mesti bagi depan. Dan jawatan dia adalah fa'il. Fa'il mesti bagi depan. Tengok, selepas fa'il ada isim bagi depan, itulah fa'il dia. Pelaku. Ya, akala Muhammadun. Muhammad dah makan. Fa'il ya. Ini sudah 5. Ada 3 lagi. Ada 6 lagi. Okey. Faham tak fa'il? Okey. Sekarang ni 6. Kita berhenti setakat 6. Okey. Nanti minggu depan kita akan read Al-Quran. Nanti insyaAllah saya bawa yang barulah. Yang ni, yang barulah. Tapi jangan buat lagi sehingga yang baru datang. Boleh tak? Ya? Okey. Simpan yang lama kerana yang lama ada kenangan. Boleh tak? Okey. Okey dan ni tengok ni. Ini yang kena ni. Akala telah makan Muhammadun atufahata. Ini bukan ayat Quran. Tapi dalam buku Izzat Uruzah semua ayat Quran. Okey, siapa makan siapa sekarang? Muhammad makan apple. Apple ni dia kena makan, sebab tu dia bagi atas. Isim bagi atas, salah satu sebabnya kalau dia jadi mangsa. Boleh tak? Mangsa tu mahu lebih. Kenapa Muhammad bagi depan? Kenapa dia bagi depan? Kerana dia jadi fa'il. Tadi fa'il. Akala Muhammadun atufahata. Kalau tuan-tuan kata akala Muhammadan atufahatu, apple makan Muhammad. Sebab baris dia boleh ubah makna. Okey? Boleh juga makan apple. Makan apple mati ada. Ya, makan apple tu. Ada siapa tu dia makan apa balik mati. Ya? Dia salah makan. Ya? Arwah ni suami tu balik dia luar negeri salah makan, mati kat sini. Salah makan poison food kan. Okey. Tuan-tuan, nak makan kena bismillah. Ataupun bila nak makan tanya ustaz dulu, boleh makan ke tidak. Okey. Akala Muhammadun atufahata.
Siapa makan? Yang kena makan? Okey. Dalam kes ni Muhammad tak ada. Dia sampai-sampai tengok apple dah kena makan. Siapa makan apple? Apple dah dimakan. Apple dah dimakan. Tak tahu siapa makan. Jadi kalau apple dah dimakan, apple ni kena bagi depan. Sebab dia dimakan. Betul? Jadi akalan ni kena jadi ukila. Ukila kena bagi depan, ain bagi bawah, lam bagi atas. Ukila, ukila tufahatu, apple tu telah dimakan, tak tahu siapa makan. Jadi kalau begitu, yang ini tadi jadi fa'il, yang ini sekarang ni sudah jadi naib fa'il. Naib fa'il. Cuba sebut naib fa'il. Naib ketua pemuda. Naib fa'il. Cuba sebut naib fa'il. Dia mengganti fa'il. Sebab fa'il tak ada. Jadi bila mengganti fa'il, apple tu kena balik depan. Dalam Quran, iza zulzilatil ardu. Ardu tu naib fa'il. Bila bumi digoncang, ada siapa goncang? Kita tahulah yang goncang tu Allah, tapi tak ada sebut tu. Ya? Ghaib mah. Ghaib mah. Baru buat keluar je. Ni dalam Quran, iza zilatil ardu bagi depan tak? Kenapa? Sebab dia jadi naib fa'il. Mana fa'ilnya? Zila. Kenapa ada ta? Kerana al-ardu ni muannas. Sebab itu saya kata besok bila datang celek Quran, memang celek sungguh. Seronok baca Quran. Memang celek sungguh-sungguh. Ya? Tak apa. Jangan risau. Saya amat yakin tuan-tuan akan dapat. Dapat. Sebab umur semua masih yang kata intermediate lagi. Kan? Tak? Kalau ukila kan, hatu. tak ada maf'ul lebih. Maf'ul lebih dia jadi naib fa'il. Ya. Maf'ul lebih telah bertukar kepada naib fa'il. Fa'il di mana? Fa'il tak ada. Fa'il nahi. Okey. Jadi bila tuan-tuan kenal marfu' dengan sendirinya besok dia akan dapat mansub. Majrur senang aja. Majrur bila ada huruf jar, bila ada zaraf, lepas tu bila ada tabi'. Habis ya majrur. Majrur tak payah belajar dah. Kita dah kenal semua dah majrur. Kan? A'udzubillah majrur. Minasyaitan majrur. Minasyaitanir rajim tabi'. Kan? Okey. Jadi tuan-tuan sabar insya-Allah. Kita akan sampai pada matlamat. Yang penting sekali kita niat baik. Datang ke kelas tak faham pun dapat 7 keramat. Kan? Keramat pertama banyaklah. Keramat ke-7 dapat makan free. Betul tak? Keramat itu senang ke kita nak dapat makan? Rezeki Tuhan bagi. Bukan senang sebenarnya. Nampak mudah kan? Rezeki Tuhan bagi. Okay. Wanita-wanita mungkin seronok hari ni tak payah masak. Sebab Haji Tan pun dia boleh makan kat sini kan. Yang kat rumah pun tunggu hari ni awak boleh lauk apa ni. Nak simpan untuk makan 2 hari. Itu rezeki kan? Rezeki itu keramat. Okey tuan, ila liqa ma'asalam insya-Allah. Kita bersyukur kepada Allah. Ada? Apa tu? Ada umuman sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wasallam. Amin. Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Amin. Allahumma faqihna wa faqih ahlana. Allahumma alimna wa alimna wa fiqh sudurna ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bi rahmatika ya Hayyun ya Qayyum ya Zal Jalal Ikram. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillah bil alamin. Qabbalallahu minkum. ولا أقوى على
الله فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم الله فهب لي توبة واغفر